在我们当中。 Dan kami percaya ketika Engkau hadir, 我们相信，当你在我们当中， Engkau akan melakukan perkara-perkara besar. 你要为我们做大事。 Bapa bicara kepada kami di pagi hari ini. 阿爸父，你跟我们每一个人说话。 Kami percaya firman-Mu ya dan amin. 我们相信你的话语是 Dan 真实的， firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. 因为你的话语就是你自 Kami 己。 percaya firman-Mu berkuasa. 我们相信你的话 Kami 语 percaya 尽尽带着 firman-Mu 能力。 sanggup menolong kami. 我们相信你的话语可以 Kami 帮助。 percaya firman-Mu sanggup menyembuhkan kami. 我们相信你的话语可 Dan 以医治我 firman-Mu 们， adalah pribadi-Mu 因 sendiri. 为你的话语就是你自 Kami 己。 terima firman-Mu di pagi 我们 ini. 今天早上来打开我们的心， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉主 berdoa. 耶稣基督的名。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Oleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 就大声的鼓掌给我们的神。 Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala. 谢谢牧师师傅，我们再次经过见面。 Dan saya tahu bahwa ketika saya berdoa untuk datang ke tempat ini, 当我为这个地方祷告要来到这里的时候， sebenarnya jadwal saya ada di tempat lain. 其实我今天我的时间表应该是在别的地方， Saya nggak tahu Bapak Ibu Gembala lagi doa. 我不知道牧师跟师母在这里为我祷告什么。 Dan sudah 35 tahun saya melayani Tuhan. Pelayanan saya adalah biasanya orang berkata, jemaat berkata pelayanannya pelayanan di dalam roh. 呀，我已经35年来侍奉神，那人家说我的服侍是在灵里的服侍。 Jadwal saya sudah dari tahun lalu itu untuk tahun ini itu penuh untuk hari Minggunya. 我的时间表是从去年都已经满了，因着今年的时间表，去年已经排好了，每一个主日都满满的。 Untuk menggeser jadwal saya hari Minggu itu seperti harus menggeser, harus membelah laut merah. 如果要把我的时间挪掉呢，就像上帝要打开那个红海。 Bagi saya, itu bagi saya. Tapi bagi Tuhan mudah saja. 对我来讲，好像是把那个红海打开，但是对上帝是太容易的。 Dan bagi gereja Harvest kok mudah aja ya. 对丰收教会也是很容易的。 Terus saya tanya ke Tuhan, untuk apa sih? Tuhan mau sampaikan apa kepada gereja Harvest? 我就问上帝，到底你今天要我来，是上帝有什么心意对这个教会？ Karena saya hamba Tuhan yang selalu dengan komitmen. Kalau sudah jadwal, nggak mungkin berpindah. 因为我是一个有跟上帝有一个律约，我时间表绝对不会弄起。 Dan saya menghargai etika pelayanan. Teman-teman sudah undang saya 1 tahun yang lalu. 因为我也是尊敬我的一些朋友们牧者们，去年已经邀请我今天早上要在他们的地方来服侍。 Tapi ketika saya katakan mohon maaf, ini bisa digeser nggak? Karena Tuhan suruh saya untuk datang ke satu gereja lokal teman saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka. 可是我告诉我那个朋友，对不起哦，你去年跟我约好了，这个时间上帝要我挪去，为了要我祝福丰收教会。 Teman saya berkata, boleh Pastor Lukas, memang adakah hari Minggu yang kosong di Pastor Lukas? 我的朋友那个牧师说可以，但是你今年难道还有空啊？在主日， Saya katakan ini percayalah hamba Tuhan, ini janji pasti ditepati. Tuhan tidak boleh berbohong. 你要相信神的仆人绝对不会撒谎，我一定会来补赏今年的有一个主日来服侍。 Ketika saya doa, Tuhan katakan begini, gereja Harvest harus menyediakan infrastruktur rohani. 当我祷告，上帝告诉我，丰收教会要预备一个属灵的 infrastructure。 Saya tanya ke Tuhan, infrastruktur rohani itu apa sih yang harus disiapkan oleh gereja Harvest? 我问上帝，到底你所谓的那个 infrastructure 的那个属灵的是什么？ Terus Roh Kudus berkata kepada saya, orang di Surabaya tahu gereja ini adalah gereja khusus untuk orang yang bisa bahasa Mandarin. 圣灵告诉我，这个教会是一个中文堂的教会。 Tuhan katakan ini, aku berikan kepada mereka waktu 3 tahun ini. 我给丰收教会3年的时间， Untuk mereka mulai infrastrukturnya yang sekarang ini mereka bangun fondasinya. Mulai bergeser tidak hanya ke satu bangsa tapi all nation. 我所谓的那个 infrastructure 就是精神基础设施的属灵的， Kalau all nation tidak hanya Mandarin. 所以不是就中文堂而已，因为上帝要这个教会做国际化的教 Ada 会。 Indonesia, ada Inggris, ada Spanyol, ada Jerman, ada
France, ada Prancis, ada Italia semua. 如果国际性的话，不止中文，有英文，有这个西班牙文，有德文，有荷兰文。 Waktu Tuhan bicara ini untuk saya dibawa dalam sebuah penglihatan seperti saya ada di ruangan besar. Saya lihat ada Pak Gembala dengan Ibu. Lalu saya lihat itu sepertinya gereja Harvest. 哇！当神把我在灵里面把我带到一个地方，那个地方里面很大，那里面那个地方有看到牧师跟师母，那个就是丰收教会。 Saya nggak dengar cuma ada bahasa Mandarin, tapi saya ada dengar bahasa yang saya mengerti. Yang saya ngerti bahasa Inggris, Mandarin. Saya biasa dengar, tapi saya bisa dengar bahasa Italia. Tapi saya dengar ada bahasa yang saya tidak mengerti. 进到那个教会，丰收教会，我听到的不止英文，不止中文，还有意大利文，还有一个语言我听不懂的。 Tuhan berkata, aku akan jadikan gereja ini salah satu gereja dengan model tidak seperti hanya di domestik, tapi aku akan menjangkau all nation untuk menggenapi kitab Yesaya. Aku akan mengerti bahasa orang-orang yang tidak engkau mengerti akan bergabung kepadamu seperti sebuah keluarga. 上帝告诉我，我要用这个教会，要做一个国际化的教会，为我传扬这个好消息给世界各地的人。 Saya tahu hati Bapak Ibu Gembala ini kan sudah seperti Koko dan Cece saya. 我知道牧师跟师母就像我哥哥跟我的姐姐一样， Saya sudah kenalnya lama, udah lebih dari 12 tahun udah 我 kenal. 们已经超过12年认识了。 Mama Li itu udah seperti mamanya saya. 李妈妈就像我自己亲生的母亲一样。 Haleluya. 哈利路亚！ Dan saya tahu, saya sering datang ke gereja lokal ini. 我常常来到这个教会， Awalnya saya tahu bahwa Tuhan sedang bawa ini untuk menjangkau suku tertentu. 刚开始我知道上帝要这个教会要带领一些种族， Tapi ketika Tuhan bicara kepada saya, sepertinya itu merubah pola pandang saya dan pola pikir saya tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi gereja. 但是当上帝最近跟我讲这个丰收教会，上帝改变我这个教会的这个理念、这个价值观。 Amin. 阿门。 Dan Tuhan kasih waktu singkat, 3 tahun. 就给这个教会丰收教3年。 Tempat ini terlalu kecil untuk saudara. 这个地方太小了， Saya ulangi lagi, tempat ini terlalu kecil untuk 我 saudara. 再重复，这个地方太小了。 Yang saya lihat di gereja yang Tuhan tunjukkan kepada saya dalam penglihatan secara rohani, ada begitu banyak youngs, ada begitu banyak teenagers, anak-anak youngs, anak-anak teenagers, orang-orang yang masih muda, anak-anak yang dewasa muda, orang-orang yang masih punya exciting dan mereka adalah orang-orang yang akan siap membangun gereja. 在灵里面，神给我一个意象，这个教会充满了青年人，充满了青少年，在这个教会，上帝用这个青少年来建立、建造这个教会。 Tuhan katakan 3 tahun ini menjadi tahun yang sangat krusial bagi Harvest untuk masuk dalam sebuah terobosan yang besar. 上帝告诉我，这3年里面是一个转捩点，是一个关键点。上帝要有一个极大的突破，把这个教会带到这个新的境 Berapa 界。 banyak yang Bapak Ibu siap untuk masuk dalam apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi gereja ini? 有几位你们已经预备好了，让这个教会进入上帝的带领。 Hal kedua yang Tuhan katakan kepada gereja Harvest adalah Tuhan katakan begini, akan terjadi yang namanya terobosan dalam keuangan. 第2件事情，上帝说告诉我要有一个极大的突破在财务上。 Saya itu ketika Tuhan tunjukkan kepada saya itu seperti ada cemburu rohani untuk Harvest di dalam pandangan rohani saya. Waktu Tuhan tunjukkan kepada saya itu saya bisa lihat Tuhan katakan aku akan memberkati mereka dengan finansial karena mereka akan menjangkau all nation bagi kerajaan. 神让我看见，上帝要大大的祝福这个教会的财务。我里面有一个属灵的支出，我所谓的属灵的支出，我看见，因为上帝告诉我，为什么我要大大的祝福这个教会的财务？因为这个教会要被上帝使用来赢得世界各地的灵魂。 Dalam roh saya bisa dengar suaranya saya sangat kenal. Sepertinya akan terjadi mulai tahun ini. 在我的灵里面的敏锐度，我听到上帝的声音，我非常认识他的声音，这个是发生在今年。 Sepertinya Tuhan bicara kepada Harvest bahwa aku akan kirimkan begitu banyak donatur
Para bendahara-bendahara yang bisa dipercaya untuk mendukung apa yang akan Tuhan kerjakan bagi gereja ini. 神告诉我，上帝会感动很多很多的财务上的那个支持，感动很多很多的这些人来支持这个教会的财务。 Hal yang ketiga yang Tuhan ngomong bagi Harvest adalah, 第三件事情， kalau satu Tuhan katakan begini bahwa gereja ini tidak hanya fokus hanya kepada sebuah suku tertentu, negara tertentu, tapi Tuhan mau kita memperlebar infrastruktur secara rohani. Yang kedua Tuhan katakan akan terjadi yang namanya terobosan dalam keuangan. Tapi yang ketiga Tuhan mau ini mengikatnya, yaitu adanya unity. 上帝第三告诉我，这个教会要上帝是用不只赢得华人的灵魂，而且要赢得全世界各地的灵魂，要有一个属灵的基础的设施。 Matius 18 sampai 20 berkata, 马太福音18章18节到20节告诉我们， di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. 两三个人同心合意呼求我的名，我就在当中 Di。mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan berkata, aku akan mendengarkan doa mereka. 两三个人同心合意呼求我的名，我就垂听他们的祷告。 Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. 两三个人同心合意呼求我的名，我就在当中。 Di mana 2-3 orang berkumpul, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan 两三个人 selama-lamanya. 同心合意呼求我的名，我就差派我的祝福来 Berarti 祝福。 keunitian itu dasar kehadiran Tuhan. 所以那个你们的同心合意， Keunitian adalah dasar daripada jawaban-jawaban doa. 你们的同心合意是上帝垂听祷告的 Dan 最基本的 unity 基础。 adalah dasar daripada berkat-berkat diperintahkan. 你们的同心合意是上帝最基本的要降下他的祝福。 Saya lihat bahwa gereja Harvest itu seperti sebuah bangunan yang besar yang dibangun. Kemudian dasarnya saya lihat di bawahnya itu ada 3 lapis dasarnya. Dasarnya saya lihat di bawah itu adalah diikat dengan kata unity. Tapi di bawah saya lihat Tuhan menjadi dasar batu penjuru utama. Lalu kita ini jadi batu penjuru yang disusun di atasnya. Dan itu kokoh dan kuat. 我看见的第三个意象就是上帝让我看见这个是教会这个聚会的地方，这个大楼，丰收教会的道路是很大的，而且下面有3层楼。上帝看到给我的那个3层楼的那个基础是一个合一的基础，再最下层就是看到上帝在当中， Amen. 成为这个教会的磐石。 Setan sedang menyerang ini. Bukan cuma menyerang keluarga, setan juga menyerang gereja Tuhan. 撒旦一直攻击不止李牧师的家庭，也攻击这个教会。 Tapi saya percaya Kejadian 1 ayat 26-27. 我相信在创世纪第1章26、27节， Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. 圣经告诉我们，神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。 Menurut rupa dan menurut gambarnya. Gambar itu adalah imago Dei. 要照着神的形象，形象就是 imago Dei。 Kita diciptakan menurut potretnya Tuhan. 我们是照着神的照相被造的。 Dan tujuan Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya, menurut rupanya adalah supaya kita pergi dan membawa tujuannya, kehendaknya, gaya hidupnya, prinsip-prinsip kerajaan Allah kita bawa. 为什么神照着他的形象来造人、造我们？因为让我们人活着是照着他的旨意，照着他的方向、他的计划往前走。 Dan manusia tidak diciptakan seperti binatang. 因为人被制造不像动物一样。 Tapi Tuhan menciptakan manusia, Tuhan lihat gambarnya sendiri. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Dan diri kita ini, diri saya ini terdiri dari 3 unsur. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. 因为神照着人不像动物，神照着人就是这样照着他的形象，所以人的里面有灵魂体。 Sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu pribadi namanya Yesus Kristus. 就像圣父、圣子、圣灵，就是在合一，就是叫耶稣基督。 Sama, roh, jiwa, dan tubuh dalam satu pribadi namanya Luther Dias. 就是灵魂体，就是卢德第二。 Kalau kita cuma punya roh dan jiwa, kita malaikat, saudara. 如果我们只有灵跟魂而已，我们是天使。 Kalau kita cuma punya jiwa dan tubuh, kita seperti begitu banyak anjing pom yang ada di rumah.
Pak Gembala dan rumah saya juga ada 6 ekor. 如果我们就魂跟体，我们就像那个博美狗一样，就像牧师的家和我的家一样。 Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, dasar manusia itu di mana? Dasar manusia itu ada di rohnya. 呀，所以我们是照着他的形象被造，那人的基础是在他的灵。 Jadi roh, jiwa dan tubuh itu dalam sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 所以灵魂体是一体的，而是一个，是不能够被分开的。 Aslinya kita itu rohnya kita. 其实我们真正的，我们原本的，我们是一个灵。 Amsal 20 ayat yang ke-27. 呀，在箴言书20章27节， Roh manusia adalah pelita Tuhan yang dikatakan menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Wow. 所以人的身体是神的灵，是检查我人性的。 Alkitab katakan roh manusia adalah pelita Tuhan. 在神的话语，在箴言书20章27节告诉我们，人的灵是耶和华的灯。 Terjemahan yang lain berkata roh manusia adalah kehidupan. 意思是说，人的灵是一个生命。 Terjemahan yang lain berkata roh manusia adalah cahaya manusia itu. 呀，意思是说，另一个翻译的意思说，人的灵是他的光。 Terjemahan yang lain berkata begini, roh manusia adalah berkat bagi manusia itu. 意思说，在另外一个解释翻译呢，人的灵就是人的祝福。 Jadi kalau roh kita mati, maka manusia juga mati. Berkat juga mati. Hubungan mati, bisnis mati, semuanya mati. 所以，如果人的灵死的话，所以呢，一切都是死的，他的祝福也是死了，他的一切的源头都是死的。 Kalau roh manusia mati, tubuh akan sakit, jiwa juga akan sakit. 如果人的灵死的话，魂跟体也一样死，也是一样会生病。 Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. 就是人的灵是耶和华的灯，检查人的幸福。 Kalau itu roh manusia, bagaimana dengan jiwa manusia? Filipi 2 ayat yang ke-5 berkata, 我们来看在腓立比书2章， Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你们应当以基督耶稣的心为心。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. 你们当以基督耶稣的心为心。 Jiwa kita tuh kan ada 3 unsur, Bapak Ibu, Ya. yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. 我们的魂是有思想，有意念。 Di sini Alkitab berkata pikiran perasaan Kristus, berarti itu jiwanya Tuhan harus ada dalam kita, di dalam kebersamaan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan harus ada jiwanya Tuhan. 在这边说，你们当以基督耶稣的心为心的意思说，意思在你的心里面一定要有耶稣的生命，在你的婚姻，在你的家庭，在你的职场，在你的人际关系。 Jiwa yang sehat tandanya roh kita sehat. 一个健康的一个魂呢，表示呢，他的这个身体，他的灵也是健康。 Jiwa yang sehat tanda bahwa tubuh kita juga akan sehat. 呀，如果一个健康的魂也是一样，表示我们的身体也是健康。 Coba Bapak Ibu kalau pikir pegang di tubuh kita ada benjolan sedikit terus pikirannya gua cancer. Berpikir 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan benar-benar cancer. 就像我们如果身上有一点点那个肿瘤我这个是癌症，你继续的想到几个礼拜，真的是癌症。 Alkitab katakan manusia kita itu ada di pikiran kita. 因为圣经告诉我们，我们这个人到底整个的重心在我们的思想。 Jadi sebenarnya masalah yang paling besar ada pada manusia itu ada pada jiwanya. 所以人真正的最大的问题是在他的魂， Ya, setan nggak tahu jiwa kita. 因为撒旦不知道我们的魂， Yang tahu jiwa kita cuma kita sendiri dengan Tuhan. 唯有知道我们的魂就是我们跟神之间。 Setan tahu itu ketika Bapak Ibu mulai satu langkah, mulai bertindak. Setan mulai tahu. 当你有一个行动，撒旦才知道。 Setan tahu dari senyum Bapak Ibu, senyumnya kecut atau senyumnya manis. Setan tahu. 撒旦知道你的笑容是酸的还是甜的。 Setan tahu ketika suami yang sudah punya istri tapi masih lihat wanita cantik yang lain. Setan tahu gitu. 撒旦知道当先生丈夫已经有漂亮的太太，
眼睛还是秒变的美女，撒旦知道。 Teman saya pendeta dia katakan ini Pastor Luther, kalau lihat gadis cantik, cewek cantik, jangan lebih dari 10 detik. 我的另外一个牧师，我的朋友讲，路德牧师，如果你看美女，不要超过10秒。 Saya tanya kenapa Pak? 我问他为什么， Dia katakan kalau lebih daripada itu, iya banyak hamba Tuhan yang jatuh. Loh kenapa Bapak mesti lihat 10 detik? Tanya saya, bukan mesti lihat lebih daripada itu. Dia katakan kan itu ciptaan Tuhan Pak, lihat jangan lebih dari 10 detik. 他说，如果你超过10秒钟，很多神的仆人就跌倒了。 Istri saya katakan kamu nggak boleh sampai 10 detik. 我太太说，你不可以看超过10秒钟。 Saya katakan itu teman saya hamba Tuhan dia ngomong nggak ada istrinya. Iya. Kalau ada istrinya pasti sudah diusir roh jahat. 我告诉我的太太，当我那个牧师朋友告诉我不可以超过10秒，那时候他讲是太太不在旁边，如果太太把他叫到旁边，太太就把那个里面的那个恶者，那个坏的，你把他赶出去。 Jadi pikiran itu adalah free will-nya kita. 所以我们的思想是我们的意念， Dan Tuhan menghargai kehendak bebas saudara dan saya. 那上帝非常尊敬你我的思想，你我的意念。 Kehendak bebas kita lah yang menolak kehendak Tuhan. 呀，我们自由的意念是拒绝了上帝的旨意。 Kehendak bebas kita lah yang membuat kita merasa diri paling benar, paling penting, paling hebat. 我们自由的意念让我们觉得我自以为是，自以为义，自以为有能力的。 Kehendak bebas kita lah yang membuat sehingga kita jatuh dalam dosa. 我们自由的意念使我们跌在最终。 Free will Tuhan berikan kepada kita dari satu sisi Tuhan siap untuk ditolak oleh kita. 自由的意念在另外一个角度，上帝预备好被我们人这个罪人击解， Atau sebaliknya Tuhan menerima semua yang terbaik daripada 或 kita. 者相反的，上帝来接纳我们一切的好的跟不好。 Jadi jiwa kita ketika tidak dikendalikan oleh firman Tuhan, maaf, akan sangat amat liar sekali. 所以对不起，如果我们的魂没有被神的话语来掌控，我们要成为一个非常有野心和野蛮的人。 Berarti kita harus pakai pikiran perasaan Kristus, baca Alkitab firman Tuhan every minutes, every day. 所以呢，你们当以基督的耶稣的信为信，意思说，你天天时时刻刻要昼夜思想神的话语。 Haleluya. 哈利路亚！ Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ayat Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 我们来看罗马书12章第1到第2节。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 阿门。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。第2节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Yang masih punya tubuh angkat tangan. 还有 Saya takut 还有肉体的 semua malaikat di sini. 我 Yang 怕这 punya 个 tubuh angkat tangan. 有肉体的请举手。 Coba cubit pelan tubuh kamu, kamu masih di dalam tubuh. Ini casing. 呀，所以你试试看，你轻轻的掐你的身体、你的肉体哦，这个肉体是一个包装而已。 Casing ini hanya sementara. 呀，这个包装只是暂时的。 Alkitab katakan 70 atau 80 tahun, kalau Musa 120 tahun. 呀，圣经里面70或80，摩西活到120岁。 Ini hanya sementara casing ini. 我们这个身体、这个肉体，这个是暂时的。 Dipegang lagi agak tekan kencang sedikit dan merasakan sekalipun agak sakit sedikit, tapi katakan begini, kamu hanya sementara. 虽然你压的有一点再大一点点的痛，你要告诉你的肉体，你只是暂时的。 Bapak Ibu mau kaya, mau cantik, mau ganteng, mau ilmunya banyak, ya sementara. 你要帅，你要美，你要聪明哦，你要有钱，这一切都是暂时的。 Tapi di dalam kesementaraan itu Tuhan gak mau kita pakai asal kita mau. Tuhan gak mau kita pakai sembarangan. 在这个暂时的日子里面，上帝不要我们任意妄为。
Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. 上帝圣经里面这边有说的，你要把你的身体献上，当作活祭。 70 atau 80 tahun, tapi Tuhan mau dipersembahkan, tubuh ini dipersembahkan, sacrifice, menjadi korban yang hidup. Logika korban itu harus korbannya mati, disembelih, darah tercurah. Tapi kita disuruh untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. 呀，在这边是告诉我们，在罗马书12章第2节，你要将身体献上，当作活祭。所谓的活祭，应该先被宰杀。 要先死了才能够献上，但是我们不是被宰杀，但活生生的我们要献上当做活祭。 Bapak Ibu, no sacrifice, no glory. 弟兄姐妹们，没有献上，没有牺牲，没有荣耀， Tidak ada korban, tidak ada kemuliaan. 没有摆上，没有舍己，没有荣耀。 Kalau harusnya kita disembelih dulu, Tuhan gak mau. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menaruh hidup di atas mezbahnya. 所谓上帝不要我们先被宰杀、先死才献上，上帝要我们活祭，活祭。所谓活祭，把我们这个人现在当作在他的那个祭坛上，把它献上。 Kalau saya dipanggil jadi gembala bersama-sama dengan Mus. Jadi gembala kita nggak bangun panggung, kita harus bangun mezbah. 阿门。 Amin. 上帝呼召我跟林牧师，不是来建造讲台，乃是建造这个祭坛。 Bapak Ibu juga di dunia marketplace, kita nggak bangun panggung, tapi kita harus bangun mezbah. 我们在职场也一样，你们在职场工作的，不是要建造你的那个舞台，而是你要建造祭坛。 Hal yang sama terjadi dalam keluarga kita, kita nggak bangun panggung. 在我们的婚姻家庭一样，我们不是建造这个舞台，我们是建造祭坛。 Dunia mencoba bangun panggung untuk jadi idol. 世界，尽能力要建造那个舞台。 Pelayanan itu jadi pelayan baru jadi besar. 所谓的服侍，要先成为仆人，才能够成为大大的被重用。 Dunia membalikannya, tidak mau jadi pelayan, tapi mau jadi besar. 但是世界是相反的，不要成为仆人，要先大。 Itu namanya pensipaganisme, penyembahan kepada dewa. 那个是一个非常就是 paganism， 是一个敬拜这个偶像的观念。 Siapa yang kuat dia menang, siapa yang ilmunya tinggi dia yang paling berkuasa. 世俗的价值观就是谁强谁就赢，谁有地位谁就有能力。 Daud berkata dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, 在诗篇第一章第1节到第3节， kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, ada roh, jiwa dan tubuh tadi. 我们是照着神的形象被造，有灵魂体。 Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita paling suka kalimat yang mana pada ayat yang ketiga ini? Kita paling suka kalimat yang mana? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 我们 OK， 我们来读一下：不从恶人的计谋，不沾罪人的道路，不从亵慢人的作为，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。从这第3节，我们最喜欢的是哪一个？哪一个？最后面的。最后面的就是OK， 我们所做的尽都顺。 Amin. Padahal keywordnya pada ayat yang ketiga itu bukan apa saja yang kamu perbuat berhasil. Apa keywordnya? Ditanam. 真正的第3节关键的经文呢，不是在你所做的尽顺利，而是真正的关键。第3节是什么？你要什么？栽在溪水旁。 Haleluya. Daud mengalegorikan kita seperti pohon. Daud tidak berkata Pak Luther pohon, tidak. Pak Luther sama dengan pohon, tapi dia mengalegorikan ia seperti kita, seperti Bapak Ibu, seperti pohon.
大卫王没有说哦你是树，但是大卫说你是像树一样，就变成你要像什么？像一棵树栽在溪水旁。 Kita bukan pohon-pohonan seperti yang ada di belakang itu. 我们不是那种好像后面的那种树， Kalau di luar itu ya itu pohon benaran. 在外面是真的树。 Kalau itu pohon jambu atau pohon mangga, 3-4 tahun lagi akan berbuah. 如果它是真的是芒果树，再过3-4年它会结果子。 Kalau kata kuncinya adalah ditanam, maka kata ditanam itu secara rohaninya adalah komitmen, setia, bertanggung jawab yang harus kita kerjakan di dalam gereja lokal. 站在蓄水旁，站在蓄水旁，意思说你要扎根，站在丰收教会，不是到处乱跑的。 Amin. Amin. Dan kalau kita adalah seperti pohon, maka untuk pohonnya menghasilkan buah yang lebat, maka akarnya harus masuk ke dalam tanah. Amin. 阿妹，如果我们就是站在蓄水旁，我们就什么委身的意思，委身在丰收教会，所以你的根会一直往下扎根。 Akarnya masuk ke dalam tanah untuk apa? Menemukan sumber. 为什么那个根一直往下呢？因为它正在寻找那个泉水。 Bapak Ibu, kata bapak itu bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kata bapak itu ayah. 真正的爸爸父啊，不是印尼文，真正的印尼文的父亲是阿雅。 Kata Aba Bapak itu dari bahasa Mesopotamia, Aram, Suriah, Irak dan Suriah. 呀阿爸呀爸爸阿爸父啊，这个是从那个西利亚的语言。 Haleluya. Haleluya. Sedangkan kata bapak dari bahasa Ibrani dipakai 2 huruf A dan B, Ab bacanya. 呀，从希伯来文是阿爸是 up 的意思。 Kalau Bapak Ibu lihat Matius pasal yang ke-6 doa Bapa kami, Tuhan Yesus menyebutkan mulai doa dengan kata Bapa. 如果你看祷告文马太福音第6章，我们在天上的父， Bapa kami yang ada di sorga. 我们在天上的父。 Kalau kita baca dalam bahasa asli berarti jadinya begini, sumber kami, karena kata Bapa adalah resource, adalah sumber kami yang ada di sorga. 我们在天上的父，父的意思，真正的原文的意思是什么？是我们一切的源头。 Makanya jemaat yang tertanam dalam gereja lokal pasti akan berbuah lebat. 所以，如果你们没有到处跑 ，OK， 你就在这边定在这个教会，你一定会生长，会成长。 Pernahkah Bapak Ibu tanam mangga arum manis di depan rumah, 1 bulan kemudian dia pindah ke tetangga sebelah? 你没有种过那个芒果1个月以后你就把这个芒果搬到隔壁的家， Kemudian bulan berikutnya pindah ke tetangga belakang, pernah? 在下个月又搬到后面的邻居把它栽在那边，有吗？ Kemudian yang punya pohon mangga itu berharap ada buahnya. 那个在那个芒果树的人希望它会有结果子吗？ Kalaupun itu ada, saya pikir ini pohon mangga hantu pasti. 如果真的有芒果树到处被一直搬走，它会结果子，那个是撒旦的芒果树。 Dan saya percaya bahwa tidak ada jemaat hantu di tempat ini 我相信这边没有一个撒旦的一个会友在这 yang 边， tidak tertanam dalam gereja lokal, tapi suka jalan-jalan. 也没有这样种在这个教会就一直到处乱跑。 Kehidupan orang percaya harusnya seperti yang tadi saya jelaskan, dia harus tertanam baru menghasilkan buah apa saja yang dikerjakannya berhasil. 一个真正的一个信主的人，他一定要委身在一个教会，他才会往下扎根，向上结果。 Masalahnya ada buah yang baik, ada buah yang tidak baik. Jika akarnya kudus, maka pohon, batang, ranting, buahnya kudus. 问题是在它的那个根是好的还是坏的根？好的根，它会结出来的叶子啊，它的枝子啊，它的果子都是好的。 Jika akar tidak kudus, buah juga tidak kudus. 如果它的根是坏的、不圣洁的，所以它结出来的果子也是不圣洁。 Galatia 5 ayat 19, buah kedagingan. Ada 15 buah di situ, kemabukan, kedengkian, pesta pora, amarah, kepentingan diri sendiri, iri hati, roh pemecah, perseteruan, kepentingan diri sendiri, sihir, perselisihan, penyembahan berhala, percabulan, kecemaran, percideraan. Ini buah. 呀，加拉太书里面说的一切的一些不好的那个果子啊，有嫉妒啦，有诽谤啦，有那种淫乱啦，各种那些不好的那个就是从一个坏的果子、不圣洁的果子结 Jadi 出来 kalau。misalnya kita alami itu dalam hidup kita, terus datang minta didoain oleh Musa, datang didoain oleh Pak Pendeta,
呀，如果我们里面的果子是不好的，然后去找牧师来，请牧师为他祷告。 Kalau saya doa dan saya katakan, aku putuskan roh pemecah. 1 tahun kemudian tumbuh lagi pemecah-pemecah yang baru yang lipat ganda. 如果我祷告奉主的名，我砍断那个分裂的灵，再过1年，那个分裂的灵一直在分叉，一直在分叉。 Atau saya putuskan roh amarah, saya usir dalam nama Yesus. 1 tahun 2 tahun kemudian tumbuh lagi amarah demi amarah, buah-buah yang berlipat kali ganda. 哦，在我砍断那个奉主的名，那个砍断那个这个爱发怒的灵哦，再过1年又再把那个发怒的灵又再出来了，而且有更多的果子来。 Atau saya potong rantingnya, kemudian saya potong dahannya, potong batangnya. 3 tahun kemudian tumbuh ranting yang baru, tumbuh dahan yang baru, batang yang baru akan tumbuh lagi. 或者我砍断它的枝子哦，那个我们砍断了，再过叶子砍断，再过几年又再长出来。 Dari akar masalah itu ada 3. Sakit hati. 根的3个问题有3个， Yang pertama adalah sakit hati. 第一个心痛。 Sakit hati Matius pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 25. 从马太福音5章23到25节。 Sebab jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mesbah dan teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, Alkitab katakan terhadap engkau, tinggalkan mesbahmu, pergi berdamai dulu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ibadah, teringat sesuatu kepada Koko, kepada Cece, kepada Mama, kepada Papa, jangan datang ibadah, pulang, selesaikan dulu. 23节告诉我们，所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怒， Karena Tuhan gak mau kita datang dengan sakit hati, menyimpan kemarahan dalam hati. Tuhan mau kita datang dengan hati yang siap untuk diberkati. 所以当你要来到早上要来到教会来敬拜神的时候，你不可以带着一个伤痛的心，不能饶恕的心，因为上帝要来到这边，你迎接他的祝福，你的心要完全是被改变的。 Haleluya. Ada jemaat pekerja yang saya layani tapi belum selesaikan. Ketika datang minggu saya tanya, kamu udah selesaikan sama suamimu? Belum Pak Pendeta, pulang. 我教会的那个同工哦，她跟丈夫有问题，有争执哦。她有一个礼拜主日，有一个主日她来教会服侍，我问她，你跟你的丈夫的问题解决了没有？哦，牧师还没有解决，那你今天不要服侍，你现在回家，你先回家先解决。 Kenapa saya suruh kamu pulang? Karena kamu janji kepada saya sebelum hari Minggu kamu sudah selesaikan. 为什么我叫你回家？因为你已经答应我，主日之前你要会解决你跟先生的问题。 Yang kedua, Tuhan suruh sebelum datang ibadah harus selesaikan dulu masalah yang ada dalam hati. 第二，上帝要你还没有来敬拜神的时候，主日的时候，你要先解决你心中的问题。 Dari wajah-wajah Anda melihat saya, banyak yang datang ibadah di tempat ini. Anda bisa jawab sendiri. 从你们的脸上，我看见你们来到这里到底有没有解决你们的问题？ Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. 马太福音第6章14到15节。 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。 Obat daripada sakit hati itu adalah mengampuni dan melupakan. 真正的药，最有果效的药，心痛的那个药，就是你要饶恕。 Salah satu pekerja youth kami itu penari kami punya mamanya tuh kena kanker payudara. 我有一个教会的一个同工哦，他是青少年的老师，他的妈妈得了那个乳癌。 Waktu dia beritahukan Pak Gembala, mama saya berat badannya 57 kilo, sekarang turun di bawah 30 kilo. Dia nggak ngomong sakit apa, dia nggak ngomong kepada saya mamanya sakit apa. Bisakah Pak Pendeta punya waktu untuk pergi doakan mama? Kemudian saya buka jadwal saya coba lihat, oh bisa, hari Senin itu hari liburnya para pendeta. Hari liburnya saya juga. Saya akan pergi lihat mama, saya akan pergi jam 5 sore, saya akan datang bilang mamamu siap di rumah. 我妈妈呢，她本来体重57公斤，后来得了这个病，她不到30公斤体重。牧师，你有时间来到我家里为我妈妈祷告？我看了我的时间表，可以，星期一是牧者的休息的时间，星期一下午5点
预备好，我要为你妈妈祷告。 Saya punya kebiasaan kalau mau doain seseorang selalu saya doain dia beberapa hari sebelumnya, sebelum saya ketemu dengan orangnya. Malam itu saya doain, karena itu hari Minggu, malamnya saya ambil waktu doa kepada ibunya. Tuhan tunjukkan dalam sebuah penglihatan kepada saya, ada lintah raksasa di tubuh, di bagian tubuh sebelah kanannya ini melilit dia, sampai ke ujung kaki, naik lagi sampai ke belakang jadi tersambung. Sedengar Roh Kudus bicara di telinga saya, baca Amsal 30 ayat yang ke-15. 我的习惯，当我要服侍一个人祷告，前几天我就先祷告，为这个人祷告。那一天前一天礼拜天下午，我还没有礼拜一为他们服侍，我先祷告，圣灵给我看见一个异象，他妈妈的身体有一个吸血虫，吸血虫那个很大，从他的右边的这个身体一直绕到他的背后。 Amsal 30 ayat 15 berkata, si Linta mempunyai dua anak, namanya Untukku dan Untukku. Lucu ya. Punya anak perempuan, yang pertama namanya Ling Ling, yang keduanya Mei Ling. Ya. Ini nggak mungkin yang satu Ling Ling, yang kedua Ling Ling juga, nggak mungkin. 呀，在箴言书30章15节来告诉我们，蚂蟥有2个女儿，常说给呀给呀，有3样不知足的，连不说够的共有4样。 Ketika Roh Kudus berkata itu kepada saya, Roh Kudus lanjutkan, orang ini punya sakit hati dengan orang-orang di sekelilingnya. Cara untuk melepaskan lintah ini adalah dengan garam dan dengan api. Akulah garam dunia dan akulah terang dunia. Ngomong firman kepada dia. 圣灵告诉我，他里面有不饶恕的，因为是周围的人得罪了他，他所以没有饶恕这是周围的人，唯有能够医治他的癌症。 就是那个用盐与火，盐就是讲圣灵，火也讲圣灵，就是用神的话来医治他的这个癌症。 Besoknya ketika saya sampai di rumah ibunya, ketika ibunya keluar, saya pikir itu tengkorak yang keluar. Ibunya cantik, tapi kulitnya tipis, tulang-tulangnya kelihatan semua. Matanya itu seperti mau keluar dari tengkoraknya ini, seperti mau lompat keluar. Lalu pertama kali dia ngomong kepada saya, Pak Pendeta, payudara saya ini sudah dipotong dan sebelah kanan tadi malam darah keluar begitu banyak. 他告诉我，牧师，当我第一眼看见他，我好像看到那个骷髅头一样，瘦的那个皮包骨哦，他的2个眼睛眼珠好像要掉出来，从他的那个脸上哦。他说，牧师，我的乳房已经被切掉了。 昨天晚上我不知道为什么流出很多的血。 Hari itu saya melayani ibu itu dengan menyampaikan firman seperti yang Tuhan suruh. Dan saya janji besok datang kepada beliau juga. Malamnya waktu saya doa, saya lihat dari kakinya dia dililit sama ular piton. Spirit of piton itu sihir, saudara. 我看到他另外一个意象，从他的脚有那个大蟒蛇哦，绕着他的身体被捆绑的。 Dan ketika besok saya datang, saya cerita tadi malam ketika saya doain ibu, saya lihat ibu dililit ular piton dan kepala ular piton itu ada di depan ibu. Dia berkata, Pak Pendeta, ketika Pak Pendeta pulang, ada 2 orang pintar. Orang pintar ini dukun yang datang kepada dia, kamu mau nggak kamu disembuhkan? Kita akan obatin kamu, tapi harus bayar sekian. Tapi dia berkata, saya nggak mau, saya sudah didoain Pak Pendeta tadi. 他说：“牧师，你回家之后有2位做巫术的做蛊的，他要问我你要不要被的医治，我给你这个药，但是你要付钱。”他说：“我不要，因为我的牧师已经为我祷告了。” Dan Bapak Ibu hari ketiga saya doain ibunya. Dan ketika didoain terjadi kelepasan. Itu tangannya udah nggak bisa gini, tangan sudah nggak bisa begini, karena sudah kaku, urat-uratnya udah kaku, udah putus sebagian. Dan dokter sudah vonis dia 3 bulan lagi meninggal. Rambutnya mulai rontok karena dia minum 1 obat di zaman itu. Itu rambutnya udah mulai rontok, saudara. Dan ketika saya doain dia terjadi manifestasi. Dia dibaptis oleh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh. Asisten-asisten keluarga ada 3. Dilawat Tuhan, terjadi kelepasan sama-sama dalam rumahnya itu. 第3天我为他祷告的时候，他的手本来不能够挤不能够这样子，不能够这样子。我祷告了第3天的时候，圣灵充满他，甚至他会讲方言。不止他，他的旁边照顾他的3个人也是一样被圣灵充满。
Ternyata masalahnya ketika saya doain, dia nggak bisa ngampuni suaminya. Suaminya jenderal bintang 1. Kemudian waktu mau ambil naik bintang 2, kecelakaan, meninggal. Tapi dia tetap sakit hati. Dia sakit hati dengan papanya sendiri, sakit hati dengan cecinya sendiri. Jadi dia marah dengan banyak orang. Dan ketika disuruh mengampuni, saya lihat seperti dari bagian kanan yang sudah dipotong itu seperti ada yang bergerak keluar dari situ, saudara. Dan kemudian saya tanya, kamu gimana? Saya lega, Pak Pendeta. Jadi seperti dia lagi latih berbaris ketika saya doain. 3 bulan kemudian, ketika dia periksa ke dokter yang operasi dia, dokter tanya gini, kamu minum obat apa? Dia tanya, kenapa? Soalnya dokter, saya lihat kamu nggak ada lagi cancer. 我在祷告的时候，我看见从他的这个右胸那个乳房好像有一个东西好像跑出来跑出来。当牧师卢德迪斯牧师问他，你感觉怎么样？我感觉很舒畅，很舒服。3个月以后，他去检查医生，医生问他，你到底用什么药，喝什么药？我没有啊。他说，因为你的癌细胞不见了，没有了。 Bukan cuma itu, tapi dokter katakan ini payudaramu tumbuh kembali yang baru. 不止他的医治，而且他被切掉的那个乳房又再长出来。 Saya dalam pelayanan, saya sudah lihat bagaimana orang yang lahirnya kaki pendek, satunya normal, satunya abnormal, tiba-tiba Tuhan tarik kakinya itu kembali normal. Saya lihat bagaimana orang keluar dari kursi roda, lumpuh dan keluar dari kursi roda. Saya lihat orang yang tangannya pendek sejak lahir bisa tangannya keluar. Tapi saya belum pernah doain orang dioperasi payudaranya dan payudaranya tumbuh baru. Jadi ketika dia selesai telepon, saya tutup telepon, dalam kamar saya ketawa. Saya ketawa. Lalu Tuhan katakan begini, kamu pikir aku nggak bisa? Aku punya stok di sorga. Ada nomor seri juga salah. Ingat bahwa Bapak kita di sorga itu juga lucu, saudara. Karena Mazmur pasal 2 berkata Allah kita di sorga tertawa. Tidak ada ayat yang berkata setan tidak suka tertawa. Tapi Alkitab katakan Bapa di sorga suka tertawa, suka guyon, saudara. 呀，当他因为我为长短脚祷告为那个不能够走轮椅的中风什么他们都得医治手从小手很短的长短不一样，手也是脚一样，都得医治，我都常常尽力。但是我为一个癌症乳房已经被切掉了，乳房会长出来。 我从来没有经历过，我跟他挂电话以后，我自己笑，然后神跟我讲：“你为什么笑？难道你不相信我在天上的府库有很多的这个乳房，而且尺码不一样的乳房都有。” Dia masih hidup 15 tahun lagi. 他还活着到15年。 Dan waktu saya doain ibunya itu, ibunya udah mau 60 tahun, masih hidup 15 tahun lagi, umurnya sekitar 76 tahun. Yang tadinya dokter harus bilang 3 bulan meninggal. Masih 15 tahun lagi. Tepuk tangan bagi Allah. 哈利路亚！他得乳癌是60岁，医生已经讲了他只能活3个月。我为他祷告的时候，上帝医治他，延长他的寿命，变成15年的寿命。他75岁才回天家，而且他的问题，因为他不能饶恕他的先生，不能饶恕他的爸爸、他的姐姐。 Hal yang kedua yang kita lihat adalah cinta sesuatu lebih dari Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi kalau kepahitan, 提摩太前书6章第10节。 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. OK， 贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了正道，用许多愁苦把自己吃脱。 Indonesia kita ini kan negara suka voting, kita voting. Berapa banyak yang mau punya uang banyak? Angkat tangan. 玉米是一个喜欢选举的，几个人喜欢要钱的， Sekali lagi saya tanya, berapa banyak yang mau punya uang banyak? Angkat tangan. 谁要有很多钱？ Masih ada yang tidak. Berapa banyak yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan? 还有这个，我问了都不要举手， Punya uang banyak boleh saja, 没有问题，基督徒很多钱都可以没有问题。 tetapi yang Tuhan larang itu adalah tidak boleh cinta uang. 上帝不喜悦是什么？贪财。 Uang paling dekat dengan kita hanya ada di dalam dompet, saudara. 钱最靠近我们，就在我们的钱包。
Uang paling dekat dengan kita cuma ada di mobile banking doang. 我们最近的钱财就是在我们的 M Banking， Uang tidak boleh ada dalam hati kita. 钱不可以在我们的心中， Kita tidak boleh cinta uang. 我们不可以贪财， Kenapa? Karena uang itu fasilitas. 因为钱只不过是一个应用的一个工具而已， Uang itu pendukungnya kita, bukan segalanya. 钱是支持我们的，不是一切。 Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Jadi prioritasnya Amin. Amin. untuk mengalahkan cinta uang itu prioritasnya lebih dulu Tuhan dulu. 所以马太福音6章33节，你要先求神的国和他的义，其他的要加倍给你。所以呢，最重要的是你是要先求神摆在第一，这个最重要。 Kalau kita cinta Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada 如 kita. 果我们真的先把神摆在第一，其他的上帝要加倍给我们。 Tapi saya lihat ada jemaat yang pelit medit luar biasa. 我看见有一个会友非常非常的吝啬。 Tapi saya juga lihat ada jemaat yang murah hati luar biasa. 但是我有看到会友的非常的这个慷慨， Yang suka menabur luar biasa. 喜欢那个奉献。 Saya kalau datang di Surabaya ini saya agak cemburu secara rohani kepada teman-teman yang ada di Surabaya, jemaat Tuhan yang ada di Surabaya. 我如果来到泗水，我有这个属灵的吃处特别在泗水的这些牧者们。 Karena kegerakan rohani selalu terjadi mulai di kota ini. 因为属灵的这个因行动工是从泗水开始。 Padahal Bapak Ibu harus tahu Injil pertama kali masuk itu di kota di mana saya lahir, Ambon. 你知道福音第一次进到印尼，就是进到安文，我的出生的地方。 Cek, aslinya dari mana? Surabaya. Oh, Cek asli Surabaya. Kalau saya asli dari sorga lahir Ambon. Coba lihat KTP-nya. KTP pertanyaan saya KTP-nya di Taci itu nggak ditulis asli. Makanya saya tanya asli dari mana? KTP kita ditulis TTL, tempat tanggal lahir. Kalau saya tempat tanggal lahir di mana? Surabaya benar. Tapi saya tanya aslinya dari mana? surga。 Sebab warga negara kita adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi kita ini pegang dua KTP. KTP kekal, KTP sementara. Amen。所以我们拥有的是一个是永久性的身份证，就是天国的身份证；另外一个就是暂时的身份证，就是我们那个印尼的身份证。 Tapi banyak kali kita lebih mencintai fasilitas daripada mencintai Tuhan. 我们心被迷住了世俗的东西，超过上帝。 Di Indonesia ada begitu banyak anak-anak Tuhan, para bisnismen yang cinta Tuhan luar biasa. 在印尼有很多生意人非常爱主。 Saudara, izin gereja saya itu IMB-nya itu 8 lantai. 我的教会盖那个准支可以盖到8层楼。 Sekarang sedang dibangun, sudah lantai 2 kami sudah pakai 5 tahun. Sekarang lantai 3 sedang dibangun, posisinya lantai 4. Ada yang ketemu saya berkata, "Ini Pak Pendeta butuh apa?" Loh, Bapak tanya saya ini, saya sulit kalau tanya butuh. Pelayanan banyak sekali. Ya, yang sekarang urgentnya apa Pak Pendeta? Saya bilang kami sedang bangun. Oh, oke Pak. Saya bantu Bapak 6M. 哦， Saya lihat, Pak, benar. Loh benar Bapak, lihat saya nggak main-main. Saya janji dengan Pak Pendeta. Langsung 6M, bagi dia 6M itu mungkin 600.000, mungkin 6 juta. Saya tanya sampai 2 kali, Pak serius nih Pak? Bukan cuma 这个不是我的会友我遇到一个弟兄他基督徒，他问我牧师你需要什么？我就跟他讲，教会的需要很多，你是属于哪一方面？没有，你最需要的是什么？我说我要建堂，你需要多少？我说6M，他就奉献给我6M。 Bapak Ibu tahu masa-masa kita sedang hidup ini sulit 你知道？ menurut dunia, tapi menurut Tuhan selalu ada kesempatan. 阿门。你知道我们现在活着，现在这个光景在印尼非常的困难，但是在上帝永远有机会。 Dunia belum bilang krismon, Indonesia bilang krismon, krisis moneter. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, krismon itu artinya Kristus menolong. 在印尼讲 Christmas 就是财务危机、经济危机，可是，在上帝的 Christmas 就是基督的帮助，Christus menolong。 Orang Indonesia katakan kita lagi resesi Pak.
Saya bilang Tuhan sanggup mengubah resesi jadi resepsi. 阿妹。 Amin. 印尼的人说我们正在危机哦 ，recession 是危机。那我跟他说，上帝可以改 recession 跟 reception， 从一个危机变成一个婚宴，变成一个晚宴。 Kalau kita dekat dengan Tuhan, prioritas kepada Tuhan, maka segalanya dijadikan mungkin dan bisa. 如果我们真的与神连接在一起，在凡事上都可能。 Akar yang ketiga itu adalah pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. 呀，这个第三个不好的根，就是 Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 你们不要志气，滥教是败坏善行。 Tidak ada yang melarang kita untuk berteman. 没有人阻止你不可以交朋友。 Tetapi Tuhan mau ketika kita berteman, kita harus pilih teman. 但是上帝要我们在交朋友，我们要选择对的朋友。 Karena tidak semua orang yang ada sekeliling kita bisa jadi teman yang membangun. 因为不是每一个在我们周围的朋友是可以建造我们的会友。 Amin. 阿门。 Yang paling berbahaya itu adalah gosip. 最危险的就是乱讲话哦，gossip 就是讲闲话。 Orang gosip itu mulai begini, Pak, tapi jangan bilang-bilang ya Pak. Kalau saya ngomong ke Bapak, Cek, jangan bilang-bilang ya. Kita berdua sendiri. 人闲话一开始说，你请你不要讲出来哦，就是我跟你两个人知道就好。 Saudara tahu ketika ngomong selesai, maka satu jemaat langsung akan tahu dengan kalimat yang sederhana. Jangan bilang-bilang ya. 当你讲了以后，整个教会就知道了，而且一样的，第一句话说不要讲出来。 Gosip itu semakin digosok semakin sip. 那个 gossip 就是你越讲就越过瘾。 Berapa banyak yang suka gosip? 那一个喜欢这个讲闲话的请举手。 Berapa banyak yang suka gosip? 谁喜欢讲闲话？ Berapa banyak yang suka gosip tapi tidak mau ngaku? 几个人喜欢讲闲话，可是不承认。 Salah pilih teman akan mendatangkan bencana atas hidup kita. 如果你选错朋友，会带来灾祸。 Bergaul dengan tukang gosip jadi penggosip. 你跟一个讲闲话的人，你会成为一个讲闲 Bergaul 话。 dengan orang malas ibadah jadi malas ibadah. 呀，你跟一个不喜欢去教会的人，你就变成一个不喜欢去教 Bergaul 会。 dengan orang pelit medit, kita akan jadi pelit dan medit. 你跟一个吝啬的人交往，你变成一个吝啬的人。 Bergaul dengan orang murah hati, kita jadi murah hati. 如果你跟一个慷慨的人，你就会成为一个慷慨的人。 Bergaul dengan musuh, kita jadi musuh. 你跟牧师交往，你靠近， Haleluya. 就成为牧师。 Bergaul dengan orang benar, kita jadi orang benar. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. 鼓掌。 Dan tahukah Bapak Ibu gini bahwa akar dari ketiga akar ini adalah kesombongan. 这三个根主要是从骄傲开始。 Akar dari sakit hati, akar dari pergaulan yang buruk, akar daripada cinta akan uang adalah sombong. 这三个恶根呢，是从一个这个骄傲开始。 Apakah ini bisa dicabut? Bisa. Matius 15 ayat 13. 这个坏根，这个坏的根可以把它拔起来，可以。 Matius 15 ayat 13. 马上 Jawab Yesus. Ini yang ngomong ini Tuhan. Jawab Yesus, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada yang datang punya masalah, jangan selesaikan buahnya, cari akarnya. 阿门。弟兄姐妹们，耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。 Ketemu akar, cabut dalam nama Yesus. 如果看到它的根如果有问题在哪里，就风主都没把它拔起来。 Ketika akarnya dicabut, rantingnya pohonnya mati kering. 如果你拔了它的根，它的树叶、它的树枝也一起 Tumbuh 直 benih baru 也 yang 是死， Tuhan mau dan berbuah buah yang baru bagi kemuliaan nama 会 Tuhan. 长出新的棵树来，来荣耀上帝的名。 Berapa banyak yang masih sakit hati? 还有很多在心痛吗？ Berapa yang masih sakit hati? Tolong angkat tangan. 心里还是有痛的，不能告 Yang 诉自 masih 己。 cinta uang? 还有贪财的， Bapak Ibu nggak mau uang ya? Yang mau uang angkat tangan. 要钱的请举手。 Oh, pintar ini pintar ya. pinter, ambil cinta uang jangan。 Cinta uang jangan ya. Berapa banyak yang punya pergaulan yang buruk? 有几个有坏的交朋友的， Masih 坏 suka 的， mabuk, masih suka ngerokok, masih suka berapa banyak? 喜欢抽烟，喜欢喝酒，
喜欢追戏， Ini jemaat sudah sehat Pak, sangat Wah, luar biasa, Pak. sangat mempermudah pekerjaan itu didoain. Saya berharap Bapak Ibu maju, saya doain, tapi tidak ada yang angkat tangan. Anda mempermudah pekerjaan saya. 我以为你们棘手有问题的哦，我前面到台前我为你们祷告，只是你们不是很健康的，那让我减轻我的服饰，就不用为你们祷告。 Ya, ini mempermudah pekerjaan saya, puji Tuhan ya.